Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana bersama kami semula dalam OMG, Oh My Ginjal. Ini adalah siaran yang kedua kami dan pada petang ini kita akan membincangkan bagaimana perkaitannya individu yang mempunyai masalah buah pinggang dengan COVID-19. Pandemik yang sedang melanda seluruh dunia ini, adakah kita perlu melihat beberapa faktor yang khusus kepada mereka yang mempunyai isu berbangkit berkaitan dengan buah pinggang mereka. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, ingin saya ingatkan kepada anda yang terus setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran ini nanti, kita akan buka peluang untuk anda memenangi hadiah-hadiah hebat, 2 unit power bank, 2 unit pengisar mudah alih dan hadiah utama berupa sebuah Samsung Galaxy Fit 2 Bluetooth smartwatch. Dipastikan anda terus setia bersama kami dan sila ikuti perbincangan ini dengan rapat ya. Anda juga berpeluang untuk bertanya soalan kepada pakar-pakar yang akan kami undang ke dalam episod ini. Dipastikan anda gunakan ruangan komen itu untuk bertanya soalan-soalan yang akan kami bawa kepada panel kita untuk dibincangkan sebentar nanti. Selain daripada itu juga ingin kita ingatkan kepada barisan jururawat yang sedang menonton, jika anda masih sedang mengumpul markah CPD untuk memperbarui annual practicing certificate anda, jangan lupa daftar kehadiran anda bersama kami. Google Form telah pun kami sediakan di ruangan komen, telah pun dipin di ruangan komen. Jadi gunakan Google Form itu untuk menjawab beberapa soalan dan anda akan menerima 1 markah CPD. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita terus saja akan bersama dengan barisan tetamu kita yang telah pun bersedia untuk bersama-sama dengan kami dalam perbincangan ini. Kita undang pakar yang pertama, Dr. Nurul Zainah Nordin, pakar perundingan nefrologi di Davita, Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Dr. Nurul. Hai Terence, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada Davita pertama kerana menjemputlah untuk menjadi undangan pada hari ini. Okey. Dan ini adalah topik yang mungkin kita kurang dengar. Kerana mungkin kita tidak tahu sama ada ataupun tidak perkaitan yang khusus di antara mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang dengan COVID-19. Jadi kita buka kepada soalan-soalan daripada penonton kita. Kalau ada soalan sila tanya, kita akan panjangkan kepada doktor di sesi soal jawab nanti. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama untuk Dr. Nurul. Antara soalan yang sering ditanya, soalan pertama adalah soalan yang memang saya rasa perlu kita jawab. Apakah pesakit buah pinggang lebih berisiko daripada orang biasa untuk dijangkiti COVID-19? Dr. Nurul. Okay, thank you for the question, Terence. Kita sekarang ni saya pasti semua pendengar-pendengar sekarang telah kita kata aware lah dengan situasi pandemik COVID-19. Ya, untuk menjawab soalan ni secara umumnya saya nak beritahu kepada semua orang lah, COVID-19 ni kita tak mengenal siapa kita. Ya, kita semua, saya, jururawat untuk dijangkiti penyakit COVID-19 ni. Ya. Dan kita cuba cek suara Dr. Nurul sekali lagi. Mungkin Dr. Nurul boleh baca 1 ataupun 2 ayat daripada teks. Tak jelas ke? Tadi okay. Satu ayat. Okay. Basically COVID ni kita tak mengenal siapa kita. Ya. Dia tak memilih lah siapa yang dia nak jangkit. Dia boleh menjangkiti semua orang dan semua orang berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Saya contoh sikitlah berkenaan dengan COVID ni. Apa ni COVID? Jadi COVID ni sebenarnya adalah sejenis virus yang kita panggil novel coronavirus. Mula-mula pada hujung tahun 2019 pakar dekat sana dia mendapati ada jangkitan paru-paru yang serius dan setelah dikaji siasat dia telah menyerang penduduk di Wuhan, China. Dan kemudian penyakit ini merebak terus China dan menjelang Februari 2020 tu daripada China tu sampai ke satu dunia. Jadi menunjukkan penyakit COVID ni tidak mengenal siapa. Dia boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Dan ini untuk I'm sure hari-hari kita ada dengar kan
berita angka di negara kita masih tinggi. Ini adalah angka semalam dah 1,200 masih jangkitan baru, dan di dunia sekarang ada 124 juta kes, ya, dan kematian dia pun tak rendah lah, 2.7 juta, ya. Dan kalau kita dijangkiti COVID ni, ya, kita mungkin akan dapat batuk, kita mungkin akan ada bergejala demam, ya, sakit kepala, ya, rasa susah bernafas, cirit-birit, ataupun setengah pesakit tu dia akan mula rasa tak ada bau, tak boleh nak bau makanan, tak boleh nak bau perfume, kan. Ini mungkin gejala tanda-tanda yang kita mungkin mengalami jangkitan COVID. Baik, dan dari tak ada itu gejala saya, apa-apa. baik. Ya. Okey. Okey. Saya rasa kita dah ada jawapan di situ, doktor. Silakan terus. Ya. Jadi sekarang ni daripada yang saya dah jelaskan tu, COVID ni ada macam-macam jangkitan. Jadi untuk menjawab soalan tadi tu, COVID ni dia tidak mengenal sesiapa, tapi kalau kita ni pesakit buah pinggang, kita mungkin bila kita kena COVID, kita mungkin akan berada di tahap yang kita kata severe, tahap yang bahaya. Jadi pesakit buah pinggang kronik yang dijangkiti COVID ni berisiko tinggi untuk dapat komplikasi daripada jangkitan kuman ni. Semua orang boleh dapat jangkitan COVID, tapi kalau orang buah pinggang kena, dia berisiko untuk mendapatkan komplikasi. Okey, Terence. Jadi serius sekiranya seorang tu mempunyai masalah ataupun isu buah pinggang jika dijangkiti dengan COVID-19. Kita akan ke soalan seterusnya untuk Dr. Nurul yang berkait rapat dengan soalan pertama. Soalan kedua, apakah risiko kritikal yang kita sebutkan tadi yang boleh dihadapi oleh pesakit buah pinggang akibat daripada jangkitan COVID-19. Jadi kita tahu ada risiko yang lebih tinggi untuk pesakit buah pinggang ini kritikal, tapi apa sebenarnya komplikasi yang mungkin disebabkan oleh jangkitan virus ini? Okey, dia bila kita kata tadi COVID ni ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila kita bergejala, kita mungkin akan mendapat komplikasi. Jadi kalau pesakit buah pinggang ni, apakah jenis komplikasi yang COVID ni boleh buat lah, dia kalau dia menyerang paru-paru, dia akan menyebabkan satu sistem radang lah dekat dalam badan kita yang di mana badan kita cuba untuk melawan virus ni, tapi kalau virus ni terlampau kuat, dia mungkin boleh menyebabkan sistem imun kita menjadi lemah. Dia menyerang paru-paru, dia boleh menyebabkan radang paru-paru yang teruk yang kita panggil ARDS lah, acute respiratory membuat darah kita senang beku. Jadi kalau pesakit buah pinggang tu dia perlu dialisis, kadang-kadang susah nak dialisis sebab asyik clot aja dekat dia punya dialisis tu. Lepas tu seperti pesakit-pesakit berisiko yang lain, dia juga boleh menyebabkan kena dengan saraf, pesakit boleh jadi keliru, serang dekat otak, boleh jadi stroke, dan juga menyebabkan badan kita lemah, kita boleh dapat jangkitan bakteria. Dan ini semua boleh membuat kita susah bernafas, kita ada risiko lebih tinggi untuk masuk ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Dan bila kita perlukan bantuan pernafasan, itu kita kata kita akan dikomakan. Jadi ini risiko kematian tu lebih tinggi lah. Okay. Di sini juga saya di sini kita boleh. Ya, silakan. Okey. Dengar macam dua suara. Okey, di sini juga lagi kumpulan yang berisiko juga untuk dapat kritikal lah, sebab pesakit kita yang buat dialisis ni banyak juga berusia. Jadi kalau kita berusia pun kita berisiko, dan ini juga kategori-kategori yang kita dah kenal pasti berisiko untuk dapat komplikasi. Dan kategori-kategori ni kalau kita tengok yang nombor 2 tu memang ada kategori penyakit buah pinggang yang risiko untuk mendapat kritikal yang macam saya cakapkan tadi lah. Dan juga kalau kita berusia, memang kajian dah menunjukkan 8 daripada 10 pesakit yang berusia mengalami risiko kematian lebih tinggi lah. Dan so apa yang dibuat kalau pada penyakit buah pinggang, penyakit buah pinggang yang menerima dialisis dia pun berisiko juga selepas golongan yang berusia
kajian menunjukkan golongan yang mempunyai rawatan dialisis dan penyakit buah pinggang adalah golongan kedua yang lebih berisiko juga untuk kematian lah jika terkena COVID yang kritikal. Kan? Statistik dia menunjukkan 1 daripada 5 ya, 1 daripada 5 ni ada risiko untuk meninggal dunia lah kalau dia dapat COVID yang kritikal. Ya? Jadi ini menunjukkan bahayalah COVID ni, lagi-lagi kalau dia kena penyakit buah pinggang. Baik, di sini juga kita boleh simpulkan bahawa mereka yang bertanggungjawab untuk menjaga pesakit-pesakit ini di rumah, sama ada merupakan ahli keluarga ataupun penjaga, perlu lebih berwaspada tentang penjagaan diri mereka sendiri dan pastikan mereka sentiasa menggunakan sanitizer, memakai pelitup muka, mencuci tangan dengan kerap dengan lebih berhati-hati kerana mereka sedang menjaga seorang pesakit yang jika terkena jangkitan COVID-19 akan menyebabkan komplikasi yang begitu serius kepada pesakit ini. Jadi ini mungkin peringatan juga kepada para penjaga pesakit-pesakit di luar sana yang terpaksa untuk bukan sahaja menjaga pesakit ini apabila ke pusat dialisis tapi juga di rumah. Jadi pastikan bahawa penjagaan ke diri itu ditingkatkan pada zaman kita sedang berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Doktor, soalan yang seterusnya akan kami bincangkan kepada doktor sekarang dan soalan ini juga berkait rapatnya dengan apa yang telah kita bincangkan. Jadi kita lihat apa soalannya di skrin, kita akan paparkan soalannya. Pesakit yang menghidap COVID-19 lebih berisiko untuk mendapat kegagalan buah pinggang acute. Benar atau tidak? Jadi ini adalah mungkin sebaliknya daripada apa yang kita bincangkan. Tadi kita bincangkan sama ada pesakit tu jika dia dapat COVID-19 apa kesannya. Tapi kini kita bincangkan pula kalau pesakit ni normal, tidak ada masalah buah pinggang, tapi dia terkena jangkitan. Adakah dia lebih terdedah kepada kegagalan buah pinggang? Okey. Jadi sekarang ni kita bercakap mengenai COVID itu sendiri ya. Okey. Jadi sekarang ni kita bercakap mengenai COVID itu sendiri. Kategori yang tinggi lah, kategori 3, 4, 5 kategori ni boleh menyebabkan jangkitan yang lebih bahaya. Ya, jadi betul antara kesan bila kita dah kena jangkitan yang tahap kritikal, salah satu komplikasi COVID ni ialah melibatkan pesakit tu boleh mengalami kegagalan buah pinggang akut. Ya, ini mungkin disebabkan sama ada daripada virus itu sendiri menyerang kepada buah pinggang ataupun komplikasi virus tu kepada sistem imun badan kita. Jadi dia menyerang, jadi askar-askar badan kita tak dapat nak berlawan, dan dalam lawan tu dia banyak radang-radang yang terhasil dalam badan yang juga mengganggu sistem kawalan darah, sistem jantung dan menyebabkan komplikasi kepada buah pinggang. Dalam pesakit yang kalau kita dah I think there's a slide. Kita tak mendengar sepenuhnya tadi. Tak dengar. Sound. Okay. The last sentence. Okay. There's a slide, Terence. Okay. Yeah. Okay. Ya, jadi kalau macam mana kegagalan buah pinggang akut berlaku macam saya cakap tadi, sama ada direct virus itu sendiri menyerang kepada buah pinggang ataupun penyakit COVID itu sendiri menyebabkan radang kepada satu sistem dalam badan. Jadi sistem imun kita nak melawan, askar-askar badan nak lawan, jadi menyebabkan tekanan darah rendah, suhu badan yang tinggi. Ini menjejaskan sistem dalam buah pinggang itu sendiri dan boleh menyebabkan bacaan creatinine pesakit itu daripada normal masa dia masuk boleh bergada atau meningkat sampai ada juga yang perlu rawatan dialisis walaupun pada asalnya dia tak ada penyakit buah pinggang. Jadi ini adalah komplikasi bahaya COVID yang mungkin akan terkesanlah kepada pesakit yang kategori berisiko yang saya nyatakan tadi. Baik, doktor,
Dia maklum bahawa sebenarnya COVID ni dia berpaut pada sel AV2 atau alveolus 2 yang selalunya berada di rongga hidung atau paru-paru. Jadi macam mana berkaitan virus tu secara terus boleh menyerang buah pinggang? Dia macam ni, itu sel tu sebenarnya adalah macam pintu dia. Dekat mana virus tu masuk, dan ini adalah ruang pintu dia nak melekat dan masuk ke dalam badan kita punya sel. Lepas tu dia akan merebak lah melalui sistem badan pergi ke mana-mana. Jadi memang kajian dah tunjuk kalau pesakit yang dah meninggal tu, bila dia buat otopsi tu, dia boleh jumpa lah sel tu duduk dekat paru-paru, dekat bahagian-bahagian badan. Dan ada juga sebahagian kajian nampak ada virus tu duduk dalam buah pinggang. Tapi ada juga keadaan di mana pesakit tu dia terkesan dengan masalah buah pinggang. Tapi yang efek dia punya sistem imun badan lah. So kalau pesakit tu dalam semua pesakit yang masuk dalam hospital sebab COVID, 30% biasanya 30% pesakit yang dimasuk hospital ni dia berisiko untuk dapat masalah buah pinggang sama ada mild ataupun severe. Sebab 30% ni selalunya pesakit yang ada, kita kata comorbid lah, yang tadi ada kencing manis, darah tinggi, kegemukan, semua tu. Dan mereka ni kita kata golongan yang 50% daripada diorang ni boleh dapat kemerosatan buah pinggang tapi minimum. Maknanya kalau creatinine dia pada asal tu 60, dia boleh naik jadi 120, double. Tapi masih tak berapa bahaya, tapi buah pinggang dia dah terjejas lah. Tapi dalam 50% lagi tu dia boleh dapat kemerosotan yang kita kata serius. Maknanya boleh naik daripada 60 jadi sampai 300, 400. Dan daripada golongan ni sebab buah pinggang dia shutdown semasa COVID ni. Ini kita panggil itulah kita kata bahayanya penyakit COVID ni. Bukan saja paru-paru, dia pun boleh pergi kepada buah pinggang. Jadi kalau dah sedia ada isu-isu ini ataupun sedang menjurus ke arah itu, mungkin seorang yang kurang mengawal pemakanan, berada dalam kategori yang obes ataupun mereka yang mempunyai isu-isu berkaitan dengan hati atau sebagainya, ia boleh menyebabkan komplikasi ini terjadi dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan pesakit yang terkena jangkitan. Baik, terima kasih betul. Doktor. Kita ke soalan yang berikutnya. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan sahaja perlu diambil kira oleh para pesakit tapi juga oleh penjaga mereka. Sekali lagi, apakah langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu diambil oleh para pesakit buah pinggang sewaktu pandemik ini? Kita sudah sedia maklum tentang semua langkah-langkah yang disarankan oleh kerajaan untuk rakyat secara awam, secara umum. Rasa ini langkah-langkah ni kita dah setahun COVID kan, jadi saya rasa semua orang pun dah expert dengan langkah-langkah ni, tapi cuma mungkin untuk pesakit buah pinggang dia ada extra sikit lah. So untuk kita tahu langkah-langkah ni, kita kena tahu jugalah macam mana COVID ni merebak. Untuk yang tak berapa jelas lagi kita nak saya boleh jelaskan dekat sini lah. Bila seorang individu tu dia bergejala, dia dah dijangkiti, lepas tu dia batuk dengan kuat, tanpa memakai pelitup muka, jadi dia batuk tu dia akan keluarkan yang kita panggil droplets. Droplets ni dia akan bergerak kurang 1 meter selalunya lah. Jadi siapa yang dekat-dekat tu dia senang berjangkit. Droplet ni sama ada dia akan pergi dekat permukaan ataupun terus pergi kepada orang yang duduk rapat-rapat, dia akan menjangkiti orang yang seterusnya. Dan kalau dalam setengah keadaan tu, kalau kita macam batuk dengan kuat atau setengah prosedur yang kita buat di hospital yang akan menghasilkan kita panggil airborne lah, yang ini juga boleh menjangkiti kita. Jadi kalau kita dah dijangkiti, kita pergi dekat tempat yang ramai orang, sesak macam ni jadi senanglah kalau ada satu orang, dia senang akan menjangkiti yang lain. Kita kena faham prinsip ni dulu, baru kita boleh tahu apa langkah yang kita boleh buat untuk mengelakkan jangkitan ni merebak lah. Jadi ini saya pasti ramai dah tahulah, kena pakai pelitup muka,
pakai dengan betul dan jangan kalau pelitup muka tu disposable, kita kena buang lah, tak boleh pakai banyak kali. Kerap basuh tangan dengan air sabun, kerap pakai sanitizer. Kalau tak ada sanitizer pun tak apa, boleh basuh dengan sabun je. Kekalkan jarak kita 1 meter. Dan juga kalau kita pergi dialisis tu, kita kena kekal pada kerusi yang dah ditetapkan oleh pengurusan dialisis tu. Kita tak boleh suka-suka tukar kerusi sebab ini penting untuk tracing supaya dia tidak, kalau kita bergerak-gerak susah, lebih menjangkiti. Berdisiplin, kekal dekat tempat yang dah ditetapkan masa dialisis tu. Tak boleh tukar-tukar tempat, tak boleh suka-suka tukar shift. Ini sangat penting lah. Lepas tu lagi satu tu yang kita kena cegah tu, bila kita pakai mask tu kena pakai betul-betul lah, tak boleh pakai londing nampak hidung tu. Jangan berjabat salam, kurangkan sentuh permukaan muka, jangan duduk di tempat ramai dan jangan batuk tanpa mask lah. Jadi dan lagi satu, untuk pesakit dialisis, kita tidak galakkan mereka makan semasa dialisis. Sebab kalau kita makan masa dialisis, kita buka mask. Jadi bila kita buka mask tu, kalau kita nampak macam mana COVID tu merebak, dia akan disperse lah you punya droplets tu, boleh menjangkiti pesakit lain yang duduk sebelah-sebelah kita dekat tempat dialisis tu. Baik, Doktor, kita akan ke soalan seterusnya untuk Dr. Nurul. Dan kita lihat soalan ini sekali lagi soalan yang saya rasa sedang bermain juga di fikiran penjaga dan juga mereka yang terkesan. Adakah selamat untuk pada waktu sekarang ini, waktu yang mana kita sedang bergelut dengan pandemik, untuk melakukan pemindahan buah pinggang sewaktu dalam keadaan yang sebegini, pada pendapat? Silakan. Okay, yang ni actually soalan ni dia tak ada boleh atau tak boleh selamat. Dia sebenarnya keadaan ni bergantunglah kepada situasi COVID pada masa tu. Dia sebenarnya kalau kita ikut tu, kita kena timbang situasi COVID pada masa dekat di suatu tempat yang nak buat transplant tu, dan juga keadaan pesakit juga. Sama ada pesakit ni memang dah tak ada cara lain ke, perlu sangat transplant, tak boleh tunggu pandemik habis. Hospital tu sendiri. Sebabnya dalam banyak faktor lah kita kena tengok. Kalau boleh memang kita nak teruskan, tapi kita kena tengok faktor keselamatan lah. Keselamatan pembedahan dan juga status rawatan susulan. Sebab bila kita dah buat operation transplant ni, kita kena kerap datang hospital. Jadi kalau hospital tu masih penuh dengan COVID, kita tak nak bagi risiko dekat pesakit untuk terdedah kepada jangkitan COVID tu. Dan juga biasa masa COVID pandemik ni, kita tenaga kerja tu banyak concentrate dekat bahagian COVID. Jadi kita mungkin perlu slow down sikit bahagian transplant. Tapi kalau kata transplant ni, kalau kata keadaan semakin reda, insyaAllah selamat diteruskan. Cumanya sekarang ni bila kita dah ada vaksin ni, mungkin lebih baik kalau pesakit tu dapat vaksin dulu, lepas tu baru kita boleh plan lah, mungkin lebih selamat. Itu mungkin menjawab satu soalan yang akan kita tanya kemudian tentang vaksin dan juga mereka yang mempunyai masalah buah pinggang. Tapi terima kasih doktor kerana jawapan itu. Kita mungkin ke soalan yang seterusnya untuk Dr. Nurul. Adakah pesakit buah pinggang digalakkan untuk mengambil vaksin? Huraikan kebaikan dan juga risiko yang dihadapi oleh seorang pesakit. Doktor, baru-baru ini kita ada dengar mereka yang mempunyai alahan tertentu ada mengalami kesan sampingan yang mungkin lebih serius berbanding dengan apa yang kita sedia maklum. Jadi bagaimana pula kesan vaksin ini terhadap mereka yang sememangnya ada masalah dengan buah pinggang mereka? Sebenarnya Terence, vaksin ni dalam keseluruhan banyak kajian dah buat lah. Mula-mula saya nak bagi tahu jugalah dulu kepada pendengar-pendengar semua. Vaksin yang kita bawa masuk untuk negara kita ni bukannya vaksin yang baru nak dikaji.
Semua vaksin ni kita kata dah ada melalui itu fakta nombor satu yang kita perlu tahulah. Jadi apa yang vaksin ni buat, kita kena tahu vaksin ni, dengan menerima vaksin kita boleh menjana badan kita untuk menghasilkan antibody kepada penyakit COVID-19 ni tanpa dijangkiti COVID-19 ni. Jadi bila kita dah ada antibody, tujuan vaksin ni, kalau kata kita terdedah kepada kuman virus COVID, kita mungkin kurang risiko untuk dijangkiti. Kalau kita dijangkiti pun, kita kurang risiko untuk mendapat komplikasi. Kita mungkin dapat tergolong dalam golongan yang kita panggil asymptomatic tu. Jadi tak bahaya. Dan so kalau kita, maknanya bila kita COVID tu masuk dalam badan, COVID tu kalah lah sebab badan kita dah ada antibody, dah ada askar-askar untuk lawan COVID ni. Jadi nak ambil vaksin ni, kalau boleh semua orang yang kita kata layak untuk ambil vaksin, sepatutnya ambil vaksin. Buat masa sekarang ni umur 18 ke atas lah. Sebab vaksin ni tidak diuji kaji lagi kepada umur yang 18 ke bawah. Dan of course pesakit buah pinggang kronik sangat disarankan untuk mengambil vaksin ni. Sebabnya kita ni tergolong dalam golongan, kalau kita kena COVID, kita tergolong dalam golongan yang mungkin akan mendapat komplikasi kritikal COVID. Jadi kita tak nak ni. Sebab kita tak nak kita dapat risiko kena duduk hospital lama, kena masuk ICU, kena dapat serangan jantung, darah boru, ataupun risiko kematian. Jadi kita perlu, pesakit buah pinggang memang kita kata kategori yang perlu dan diutamakan untuk divaksinasi. Itu kebaikan ni sebab bila kita dah vaksin, kita lindungi diri kita daripada jangkitan COVID ataupun terkena COVID yang bahaya, dan juga kita lindungi orang sekeliling kita. Sebab bila kita, mungkin kita pun tak akan menyebarkan kepada orang yang di sekeliling kita. Jadi jawapannya memang bukan digalakkan, tapi kita kata diwajibkan lah. Melainkan kita memang betul-betul ada kontraindikasi. Kontraindikasi betul-betul pada vaksin ni, kalau kita betul-betul ada sejarah alergik yang kita kata bahaya, macam kita pernah dapat ubat atau vaksin dulu, lepas tu kita tak boleh nafas sampai kena masuk ICU, sampai lelah teruk, yang ni kita kata kategori yang pernah anaphylaxis. Kalau kita pernah ada sejarah macam ni, kita perlu berunding lah dengan doktor pakar yang merawat kita untuk mendapat nasihat lebih lanjut sama ada kita layak atau tidak divaksin. Dan juga sebab komplikasi vaksin ni, I'm not sure about what you meant yang itu viral yang baru ni, Terence, tapi itu I think kita punya DG dah cakap itu bukan dengan vaksin lah. Kalau sorry dengar doktor, yang kita viral. Macam mana? ada gangguan suara tadi, okay. tapi saya cuma ingin dapat kepastian kalau ada sejarah anaphylaxis memang akan ada kesan terhadap sesetengah vaksin. Namun kita ada banyak calon vaksin dan semuanya beraneka jenis. Ada yang mRNA, ada yang menggunakan teknologi lama seperti Sinovac untuk menghasilkan vaksin seperti mana yang kita sedia maklum dengan BCG dan sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan DNA adenovirus seperti AstraZeneca. Jadi mungkin kalau yang mempunyai sejarah anaphylaxis itu hanya satu calon vaksin yang tidak boleh digunakan untuk mereka, namun di negara lain ada juga menunjukkan kajian bahawa mereka masih boleh menerima calon vaksin yang lain. Jadi ini apa yang disebutkan doktor tadi, perlu berunding dengan pakar kesihatan. Betul. Dan semasa kita diterima vaksin tu, kita selalu kita akan dipantau untuk pakar kesihatan untuk pastikan kita tidak mengalami apa masalah sejurus selepas vaksin tu. Sebab biasa kalau anaphylaxis nak berlaku, dia berlaku dalam 30 minit yang pertama macam tu. Jadi semua ni akan dipantau dan bila semua nampak okey,
baru kita akan dibenarkan pulang. Jadi ada yang mengatakan mungkin mereka yang tidak mempunyai buah pinggang yang berfungsi dengan baik ini tidak boleh membina antibody dengan sempurna berbanding dengan orang biasa. Jadi adakah terlalu bahaya untuk mereka mengambil vaksin ini? Kita telah kata bahawa ia wajib, tapi dengan berita-berita palsu ini yang mungkin akan memberikan sedikit ketakutan kepada mereka. Namun boleh kita mungkin jawab sedikit berkaitan dengan hal seperti ini? Dia macam ni betul, memang bila kita ada penyakit buah juga, bila kita tahap imun kita rendah, kita selagi mudah dapat COVID daripada kita lagi mudah bila kita dapat COVID tu kita tak ada antibody, immunity rendah, jadi kita tak ada askar-askar dalam badan yang kita kata cukup kuat untuk melawan penyakit COVID ni. Jadi bila kita kena COVID, kita kena lebih beringat. Kita berisiko untuk mendapatkan komplikasi kritikal daripada COVID tu. Yang tu yang kita tak nak. Dan yang itu lebih bahaya. Kalau dari segi nak menjawab, bila kita terima vaksin, kita punya immunity rendah, mungkin dengan vaksin tu tidak akan memberi 100% protection kepada COVID tu. Tapi dia masih ada satu level of protection. Ya, faham. Okey. Ya, seperti yang doktor cakap tadi, semua vaksin ini berkesan untuk mengelakkan kita daripada terkena jangkitan serius dan juga kematian. Jadi itu yang kita inginkan, pelindungan daripada kedua perkara itu. Terima kasih Dr. Nurul. Kita akan bawa Dr. Nurul kembali ke perbincangan bersama dengan pakar seterusnya dan juga soalan daripada para pendengar dan penonton kita. Kita bersama dengan pakar kita yang seterusnya yang juga telah menjadi tetamu kita semalam, Dr. Rosnawati Yahya, Ketua Pegawai Perubatan Davita Malaysia dan pakar perunding nefrologi di Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. Rosna kerana kembali bersama dengan kami. Terima kasih Terence. Baik doktor, kita akan terus saja mulakan dengan soalan yang pertama untuk doktor sendiri. Bagaimanakah COVID-19 memberi impak kepada pesakit dan juga jururawat di Davita? Okey, daripada segi pesakit, saya tak nak elaborate lebih panjang sebab Dr. Nurul dah cover banyak isu-isu daripada segi impact kepada pesakit. Dr. Nurul mention tadi orang pesakit yang menjalani rawatan dialisis adalah lebih berisiko tinggi berbanding dengan pesakit yang tidak menjalani dialisis. Dan kebanyakan pesakit dialisis juga berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi. Contohnya komplikasi di dalam paru-paru dan memerlukan alat pernafasan dan kemasukan ke ICU. Dan perlu juga diingatkan pesakit dialisis perlu menjalani dialisis. Kebanyakan orang masa musim COVID ni kita duduk dekat rumah di mana orang pesakit dialisis ni terpaksa jumpa dengan orang lain. Jumpa dengan pemandu unit dialisis, jumpa dengan staf unit dialisis dan jumpa pesakit-pesakit lain. Jadi mereka secara tidak langsungnya mempunyai risiko jangkitan, risiko untuk mendapatkan jangkitan yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang tidak menjalani rawatan dialisis. Apa yang saya nak pertekankan, kita ni asyik ingat pesakit, tapi kita lupa pada kaki tangan yang menjaga pesakit. Kita perlu ingat, kalau kaki tangan kita tersakit, staf-staf yang jaga dekat unit dialisis tu sakit, siapa yang nak buat rawatan dialisis? Rawatan dialisis ni bukan kita boleh berhentikan. Sehari kita berhentikan pun kita dah jadikan risiko kepada pesakit. Jadi dia berkait rapat. Jadi perlu kita jaga kebajikan jururawat kita. Right? Apa impact dia? Jururawat kita perlu bekerja lebih masa sekiranya terdapat pesakit-pesakit yang di bawah siasatan dan menjalani rawatan COVID. Mereka perlu bekerja lebih masa sebab kita perlu sediakan shift yang berbeza dengan pesakit-pesakit yang tidak disyaki. Kerana amat penting kita lindungi pesakit-pesakit yang tidak disyaki supaya COVID ni tidak berjangkit kepada orang lain. Jururawat kita, kalau you perasan dekat tempat-tempat dialisis sekarang ni jururawat kita pakai PPE penuh.
Ya, saya cukup tak suka PPE penuh ni. Lemas dan berpeluh-peluh. Right? Dan sangat tidak selesa dengan keadaan cuaca di negara kita ni. So itu memberikan impact. Macam mana kalau kita bekerja dengan pakaian yang tak selesa. Tapi mereka terpaksa pakai untuk melindungi diri mereka supaya tidak sakit dan melindungi pesakit lain kalau mereka telah terdedah kepada COVID. Okey, dan yang penting sekali saya rasa impact psikososial. Impact psikososial ni penting sebab sebagai kaki tangan perubatan, kami sentiasa merasa bimbang untuk mendapat COVID kerana risiko yang kita bawa balik ke rumah. Right? Kadang-kadang banyak jururawat kita, mereka masih duduk dengan ibu bapa. Ibu bapa mereka juga orang yang tua dan ibu bapa mereka juga mempunyai komorbiditi, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Jadi mereka sentiasa bimbang, mungkin ke saya balik kerja ni, saya bawa balik kepada mak bapak saya bawa balik kepada suami saya bawa balik kepada anak-anak saya. So impact psikososial daripada kebimbangan tu penting dan perlu diambil berat. Dan kadang-kadang banyak jururawat yang nyatakan kepada saya juga impact daripada psikososial ni sebab kadang-kadang dia orang kena marah oleh pesakit. Minta sangat kerjasama dengan pesakit. Tujuan mereka baik. Tujuan mereka untuk mengingatkan supaya pesakit tak kena COVID. Tapi dimarahkan bila mereka menasihatkan pesakit untuk mengikuti SOP COVID. Terutamanya pemakaian mask ni. Pemakaian mask ni dia selalu jatuh bawah hidung. Bila ditegur pesakit tak happy. Jadi untuk menangani masalah COVID ni perlukan kerjasama. Bukan setakat staff follow SOP. Pesakit juga perlu follow SOP. Jadi kita boleh bayangkan kalau orang ramai rasa tidak selesa memakai pelitup muka apatah lagi kaki tangan kesihatan yang terpaksa memakai full PPE. Jadi kita bayangkan ketidakselesaan mereka dan memang kebajikan para petugas kesihatan diutamakan. Program vaksinasi telah pun dimulakan dan alhamdulillah ada 400,000 daripada kaki tangan kesihatan yang telah pun menerima vaksin ini. InsyaAllah petugas-petugas di Davita juga akan diberi vaksin pada satu ketika nanti. Jadi ini adalah satu keutamaan untuk kerajaan dalam program vaksinasi. Dan sebab itulah kita boleh lihat mengapa petugas kesihatan ini diberi keutamaan itu. Kita terus ke soalan yang kedua oleh kita kepada Dr. Rosna. Apakah langkah berjaga-jaga yang diambil oleh pesakit dan jururawat? Saya rasa kita telah bincangkan sedikit tentang pesakit bersama Dr. Nurul tadi. Mungkin untuk jururawat seperti yang Dr. Nurul kata, full PPE. Selain daripada itu, apa lagi langkah-langkah keselamatan? Okey, kebanyakannya kami di tempat-tempat rawatan dialisis, staf-staf kita akan menjalankan proses triaging yang teliti, yang tepat. Contohnya mereka akan bertanya dengan pesakit. Pakcik ada tanda-tanda, ada demam, ada rasa tak sihat, ada ahli keluarga yang telah yang bekerja di mana-mana yang terdapat COVID dan sebagainya. Jadi setiap kali bila pesakit datang menjalani dialisis, soalan-soalan ini akan ditanya. Staf akan tanya tentang kesihatan mereka dan staf juga akan mengambil temperature untuk memastikan mereka tidak demam. Dan kebanyakan unit-unit dialisis, terutama stand-alone unit dialisis di luar sana, mereka tidak mempunyai ruang menunggu yang besar. Jadi semasa proses triaging ni dijalankan, pesakit diminta menunggu di luar bangunan supaya kita kita pastikan yang SOP penjarakan sosial itu sentiasa dipatuhi. Itu antara yang kita pastikan staf kita patuhi. Ya, proses triaging tu penting supaya kita dari peringkat awal tidak membenarkan seorang pesakit yang disyaki atau seorang pesakit COVID positif masuk ke unit dan mendedahkan diri kepada banyak pesakit lain. Kalau kita identify patient-patient macam ni, kita akan pindahkan dia ke shift yang terakhir di mana pesakit lain tidak ramai ataupun tidak ada pesakit lain di unit-unit dialisis tersebut. Jadi ini antara langkah-langkah tambahan yang diambil oleh jururawat. Jadi kita boleh lihat bahawa kalau kita pun rasa
ada SOP yang perlu kita patuhi, ada 6 langkah semuanya. Ada lebih banyak lagi langkah-langkah yang perlu dipatuhi oleh jururawat dan juga petugas-petugas kesihatan untuk menjaga para pesakit di bawah jagaan mereka. Kita ke soalan seterusnya. Soalan ini, apakah perubahan yang telah dilaksanakan terhadap proses rawatan dialisis susulan COVID-19? Seperti mana yang Dr. Rosnah sebutkan tadi, memang tak boleh berhenti melakukan proses dialisis ini kerana ia melibatkan sesuatu yang sangat penting untuk mereka yang mengidap penyakit buah pinggang. Jadi apakah pengubahsuaian yang telah dilakukan kepada proses ini untuk memastikan ia lebih selamat bagi pesakit dalam waktu pandemik ini? Okey, apa yang ketara pada saya, dulu pesakit boleh datang, tunggu ramai-ramai di ruang menunggu sementara nak tunggu dapatkan didudukkan di dialysis station masing-masing. Tapi sekarang benda tu kita tak benarkan. Setiap pesakit sampai kena melalui proses triaging. Jangan duduk di ruang menunggu, terus ke kerusi masing-masing. Right? Kalau tempat-tempat dialisis ni biasa kita ada shift-shift. Dulu orang ni habis, orang ni boleh masuk. Orang ni habis, orang ni boleh masuk. Sekarang kita pastikan yang antara shift pertama dengan shift kedua tu kita tak nak ada pertembungan. Right? Untuk mengurangkan kontak. Jadi bila ada orang yang positif, kita tahu tak ramai kontak pesakit tersebut. So kebanyakannya kita akan habiskan dialisis, kita pastikan orang yang dah habis tu keluar daripada unit. Staff akan menjalankan proses membersihkan dialysis station tu dengan teliti, membersihkan mesin untuk pastikan apa-apa kalau ada COVID virus yang terlekat pada kerusi tu sebab orang tu dah duduk kat situ, bersihkan dengan betul sebelum kita benarkan pesakit yang lain masuk supaya orang yang shift pertama tu tak menjangkiti orang shift kedua. Right? Itu antara step yang berbeza yang kita buat sepanjang pandemik ni. Jadi kadang-kadang sewaktu pandemik tu ada satu masa di masa pandemik tu sangat teruk, kami terpaksa mengurangkan masa rawatan dialisis sekiranya doktor yang merawat tu merasakan kurangkan dialisis tu tidak menjejaskan kesihatan pesakit. Right? So kita kurangkan untuk memastikan proses triaging tu tidak dijalankan dengan sambil lewa dan proses pembersihan juga dijalankan dengan teliti. Ini semua bertujuan untuk melindungi pesakit untuk mendapat jangkitan COVID. Right? Doktor, adakah proses ini akan mungkin berubah apabila vaksin telah sampai kepada lebih ramai jururawat dan juga kepada semua pesakit kerana mereka dalam kategori yang akan diberi keutamaan. Selepas petugas kesihatan, antara mereka yang akan dapat keutamaan adalah pesakit buah pinggang juga yang akan diwajibkan ikut Dr. Nurul adalah wajib untuk mereka mengambil vaksin ini. Jadi setelah kedua-dua pihak diberi vaksin, adakah proses ini akan kembali sedikit seperti biasa? Ya, saya sangat-sangat berharap itu yang akan berlaku sebab kita pun tak nak menjejaskan kesihatan pesakit dengan mengurangkan jumlah masa rawatan dialisis mereka. So harap-harap dengan pengambilan vaksin oleh semua kaki tangan di jururawat dan juga pesakit-pesakit ini dapat melindungi kita semua daripada mendapat COVID-19. Kerana juga adalah sesuatu yang penting untuk pesakit itu kerana waktu mereka bersosial dengan pesakit-pesakit lain itu juga sesuatu yang memberi kegembiraan kepada mereka. Jadi kalau ruangan sosial ni kita pisahkan daripada rawatan itu, mungkin ia akan mengganggu sedikit sebanyak kesihatan mental pesakit-pesakit yang datang untuk proses dialisis. Betul, sangat betul. Semoga semua dapat vaksin dengan kadar yang segera. Kita terus ke soalan yang seterusnya. Adakah seorang individu di bawah siasatan, persons under investigation atau pesakit yang disahkan positif dibenarkan untuk menjalani rawatan dialisis? Jika boleh, apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan proses itu berjalan dengan selamat? Okey. Pada waktu ini, as we speak now, right, semua pesakit yang disahkan positif COVID dimasukkan ke ward-ward sekiranya mereka adalah pesakit dialisis. Kebanyakan orang awam, mereka disuruh dikuarantin di rumah. Right? Pada satu ketika lebih kurang 2 bulan lepas masa kes COVID sangat tinggi, kita sudah ada menjalankan perbincangan kalau
ward-ward yang menerima pesakit COVID ini penuh, kita mungkin terpaksa menjalankan rawatan dialisis pesakit COVID positif di center masing-masing. Tapi setakat ni hospital-hospital kerajaan dan hospital-hospital swasta masih boleh menampung pesakit-pesakit ini. Jadi stand alone dialysis unit ni tidak lagi mengambil COVID positif patient. Tetapi kita masih menjalankan rawatan untuk pesakit-pesakit yang di bawah siasatan. So pesakit-pesakit yang di bawah siasatan ni adalah pesakit-pesakit yang dah ada kontak dengan COVID positif dan perlu menjalani swab, ujian COVID ni. So bila ini berlaku, pesakit dipindahkan kepada shift yang terakhir berasingan dengan pesakit-pesakit yang tak ada pendedahan. Sekiranya pesakit yang di bawah siasatan ni positif, kita tidak mendedahkan pesakit ni tadi kepada orang yang tidak terdedah. Jadi mengurangkan risiko jangkitan. Kadang-kadang terdapat pusat-pusat dialisis yang terpaksa membuka shift keempat just untuk caterkan pesakit yang di bawah siasatan ni untuk mengurangkan risiko kepada pesakit lain. Dan kita tentukan dedicated staff yang sama untuk jaga dia setiap hari supaya kita kurangkan pendedahan kepada ramai orang. So staff yang sama jadi satu orang aja yang terdedah. Ya, itu antara langkah-langkah yang kita buat lah. Lepas tu kaki tangan di peringkat dialisis akan berkomunikasi dengan pejabat kesihatan daerah untuk pesakit-pesakit yang sepatutnya menjalankan siasatan ni menjalani ujian COVID secepat mungkin. Ya, untuk para penonton, kita akan menganjak sedikit masa untuk siaran hari ini kerana ini adalah suatu isu yang sebenarnya sedang mendepani kita. Bukan ingin berkata bahawa isu semalam tidak penting, tapi isu hari ini adalah isu yang sedang mendepani kita dalam real time. Kita sedang berhadapan dengan pandemik, jadi perlu kita beri lebih masa untuk perbincangan berkaitan COVID-19 dan berkaitannya dengan mereka yang mempunyai masalah buah pinggang. Kita ke soalan seterusnya untuk Dr. Rosnah. Apakah tindakan susulan yang akan diambil sekiranya terdapat pesakit COVID-19 di pusat dialisis? Saya rasa ini sudah pun dijawab sedikit sebanyak oleh Dr. Rosnah tadi. Tetapi mungkin pada ketika itu tidak tahu sama ada positif ataupun tidak, dan apabila mendapat maklumat terkini bahawa pesakit yang sedang menjalani dialisis ini positif COVID, apakah tindakan yang akan dilakukan? Mungkin kita boleh berjurus kepada menjawab. Okey, the minute kita ada COVID positive patient, langkah pertama kita akan memberitahu kepada pejabat kesihatan daerah dan pejabat kesihatan daerah akan menguruskan kemasukan pesakit ini ke designated COVID hospital supaya rawatan dialisis tidak dihentikan untuk pesakit ini. Kita tak boleh hentikan rawatan dialisis sebab membahayakan kepada pesakit tersebut. So mereka akan berurusan dengan hospital yang terdekat yang boleh menerima pesakit ini. Dan pusat dialisis akan membuat apa yang saya panggil contact tracing. Kita cepat-cepat tanya, pesakit ni terdedah pada siapa, duduk sebelah siapa, siapa yang bawa dia datang dialisis unit, adakah dia menggunakan kenderaan pusat dialisis tersebut. Dan bila kita buat contact tracing ni, kita akan cepat-cepat isolate patient ni dalam satu group yang kita panggil PUS group, dan kita akan arrange dialisis ni dijalankan di shift yang terakhir. Single use dialyzer staff akan full PPE dan staff-staff yang terbabit akan dikuarantin sehingga mereka dapat test yang negatif sekiranya mereka mempunyai gejala, right? So itu yang langkah pertama yang kita buat. Dan kalau kes yang positif tu masih baru, kita akan menjalankan apa yang kita panggil sanitizing the center, right? Di mana orang datang dan melakukan full sanitizing of the center, right? Baik, Dr. Rosnah, kita akan kembali bersama dengan Dr. Nurul juga untuk sesi soal jawab berikutnya, yang mana kita akan menerima soalan-soalan secara langsung daripada para penonton dan juga pendengar kita. Sesi ini kita panjangkan sedikit untuk memberi kelangsungan kepada menjawab soalan-soalan ini. Jadi kita buka kepada soalan pertama yang kita terima di ruang komen. Kita lihat soalan pertama. Soalan saya, seorang sahabat yang bertanya, bolehkah
patient HD ambil vitamin C dalam keadaan COVID sekarang. Vitamin C. Okay, baik. Kita cuba jawab Dr. Rosna atau Dr. Nurul. Okay, I'll take that question. Okay, vitamin C ni ramai orang yang suka ambil vitamin C high dose, right? 500 mg, 1000 mg dan sebagainya. Kalau mengikut rekomendasi garis panduan international guideline untuk ambil suplemen, dos yang diperlukan ialah cuma 50 mg sehari. Dan itu juga dos yang kita berikan kepada pesakit-pesakit dialisis kita, 50 ke 100 mg. High dose vitamin C dalam yang 1000 mg, 2000 mg ni pada orang yang normal membawa risiko boleh menyebabkan batu karang. Isu batu karang kita bincangkan semalam, right? So saya sendiri tidak menasihatkan untuk mengambil high dose vitamin C kerana sebab-sebab yang tertentu. Daripada segi kajian apakah fungsi vitamin C dalam prevention of COVID, saya rasa kajian yang kuat tak ada. Cuma ada kajian yang kecil-kecil sahaja yang mengatakan vitamin C ni boleh protect pesakit daripada mendapat komplikasi COVID. Dr. Nurul ada pendapat lain? Ya, sama macam Dr. Rosna, kajian yang ada melibatkan pesakit yang minima. Jadi kajian ini tidak kuat untuk menyokong kenapa kita perlu sarankan pesakit untuk ambil. Ya, sebabnya kajian itu tak dapat nak buktikan dengan menyeluruh lah kalau kita ambil whether it will protect us from the infection. Itu vitamin C. Ada bukti cukup. Bagaimana pula dengan vitamin D? Kan dikatakan vitamin D ni memberi pelindungan kepada COVID-19 secara am. Perlukah digalakkan pengambilan vitamin D terutama sekali untuk individu dengan kulit yang gelap seperti saya? Kerana semula jadi kita tidak dapat membina vitamin D dengan kadar yang tinggi disebabkan oleh melanin, kandungan melanin dalam kulit kita. Pendapat Dr. Bu? Kalau untuk pesakit buah pinggang, kebanyakan pesakit buah pinggang kita, dia mungkin dah ada vitamin D ni dalam prescription untuk indikasi lain lah. Ya, sebab bila penyakit buah pinggang, dia mungkin ada masalah kita panggil parathyroid dan juga sistem perlindungan tulang. Ya, dan kebanyakan pesakit buah pinggang ni memang dah on the supplement already, kalsium dan juga vitamin D. Tapi ini tidak menunjukkan mereka terselamat daripada risiko untuk dijangkiti COVID. Baik, kita ke soalan seterusnya daripada penonton kita Wendy Donald D. Hello doktor, apakah risiko yang akan terjadi sekiranya pesakit dialisis ragu-ragu mengambil vaksin COVID-19? Saya rasa Dr. Nurul dah menjawab agak panjang berkaitan dengan ini, tapi mungkin Dr. Nurul pada jawapan tadi. Silakan Dr. Nurul. Okay, terima kasih soalan Wendy Donald. Risiko yang staf di pusat dialisis perlu ada rapport dengan pesakit untuk tanya dengan lebih lanjut apa yang buat dia ragu-ragu untuk ambil vaksin tu. Kadang-kadang pesakit ni dia tak cukup information, dia tak cukup maklumat kebaikan vaksin, banyak mendengar keburukan vaksin. Jadi saya percaya kalau kita dapat jelaskan dengan lebih mendalam kenapa vaksin itu penting, saya percaya lebih ramai pesakit sebenarnya akan lebih terbuka untuk ambil vaksin ni. So kalau kita sebagai staf dan nasihat pesakit ni dan masih rasa pesakit masih tak mahu, mungkin kita boleh rujuk kepada doktor pakar untuk dapat lebih nasihat lah. Jangan dibiarkan pesakit ni macam tu aja, sebab kadang-kadang pemahaman dia tak cukup. Kita perlu tengok contoh daripada negara-negara luar. Contohnya United Kingdom. United Kingdom, proses vaksinasi mereka berjalan dengan lancar dan mereka telah memvaksinasikan jutaan pesakit. Dan dalam masa sebulan selepas implementasi vaksin di UK, mereka mendapati kadar kematian daripada COVID-19 turun dengan mendadak. Sebab sekarang kita nak lindungi pesakit kita daripada kematian. Ya, sekarang pun kita berada di peringkat awal program imunisasi kebangsaan, baru 1%, lebih daripada 1% sahaja yang kecil telah menerima vaksin. Kita perlu giatkan lagi usaha untuk lebih ramai mendaftar bagi mendapat vaksin.
Soalan seterusnya daripada Khairul Aizam. Adakah pesakit atau individu yang pernah dijangkiti COVID-19 dan pulih berisiko untuk dijangkiti kembali? Ini soalan COVID-19 secara khusus. Dr. Nurul, mungkin ada jawapan? Okey, Cik Khairul, untuk menjawab soalan ni, jawapannya memang ada risiko. Memang kita dah kajian di luar negara, kita dah memang ada kes lah yang dah di-report. Selepas seseorang tu dijangkiti COVID, dia mungkin berisiko untuk mendapat COVID lagi sekali selepas 3 hingga 6 bulan jangkitan pertama. 3 hingga 6 bulan jangkitan. Kita mungkin akan ada antibody, tapi antibody tidak kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita masih perlu menerima vaksin dan juga kita masih perlu memakai pelitup muka. Sebab risiko kita dijangkiti semula tu masih ada. Jadi kita perlu patuh SOP sehingga kita berjaya mencapai herd immunity. InsyaAllah. Baik, soalan yang berikut daripada penonton kita Rohaidah Abdul Rahim. Adakah vaksin selamat bagi pesakit yang sudah menjalani transplant? Ini mungkin Dr. Rosna boleh jawab. Thanks Nurul. Kalau persoalan dia bukan selamat, persoalan dia keberkesanan vaksin tersebut. Ya. Selamat dengan tak selamat antara orang yang buat transplant dengan orang yang tak buat transplant adalah sama, risiko dia sama. Kebanyakan vaksin yang ada di pasaran sekarang masih belum dibuat kajian kepada pesakit transplant, ya. Tapi apa yang data yang terbaru yang keluar dalam minggu lepas di Amerika, mereka buat kajian, mereka tengok apakah antibody respon kepada pesakit yang telah membuat transplant. Dia orang dapati keberkesanan vaksin tu tak sebaik dengan individu yang tidak membuat transplant, individu yang tidak mengambil ubat-ubat immunosuppressant. Jadi apa yang saya boleh nyatakan dekat sini, yes, dia selamat macam individu yang tidak menjalani transplant, tapi keberkesanan vaksin tersebut tidak mempunyai apa-apa kepastian yang kukuh buat masa ini. Mungkin dalam 3 atau 6 bulan lagi akan banyak lagi maklumat-maklumat yang akan dikeluarkan daripada kajian-kajian yang telah dijalankan pada masa ini. Ya, dan seterusnya kita pergi kepada satu lagi soalan daripada penonton kita Nur Fariza. Sekiranya seorang pesakit buah pinggang positif COVID, apa yang akan dilakukan pada pesakit tersebut untuk meneruskan proses dialisisnya? Saya rasa Dr. Rosna sudah menjawab sedikit soalan ini di mana pemindaan pada jadual dan sebagainya. Mungkin Dr. Rosna ingin tambah sedikit. Sekiranya pesakit COVID positif, apa yang saya nyatakan tadi, mereka akan dirujuk ke pejabat kesihatan daerah. Pejabat kesihatan daerah akan berkomunikasi dengan hospital designated COVID hospital untuk kemasukan ke ward untuk pemantauan dan meneruskan dialisis. Apa yang kami kadang-kadang masalahnya kerana terlalu ramai pesakit yang menjadi positif COVID, ada kelewatan sedikit, dan bila ini berlaku pihak nefrologi yang menjaga pesakit juga berkomunikasi dengan hospital-hospital tersebut untuk memastikan pesakit tersebut tidak melengahkan dialisis yang sepatutnya mereka terima. Soalan seterusnya daripada penonton kita Fatin Adilah Adi. Soalannya kita cuba dapatkan kembali soalan itu. Adakah pesakit lain perlu mengambil swab jika terdapat kes positif? Maka dalam pusat dialisis itu kalau ada kes positif melibatkan pesakit lain, adakah semua pesakit perlu juga menjalani swab test? Teruslah. Biasanya macam saya cakap tadi, yang saya jelaskan tadi, sekiranya ada seseorang yang menjadi positif, kita akan buat contact tracing dan kita akan menentukan high risk contact, medium risk contact or low risk contact. High risk contact, yes, kita akan rujuk untuk buat swab. Low risk contact, tak ada gejala. Moderate risk contact, tak ada gejala, kita tak buat swab, kita suruh quarantine, pakai mask dan lebih berhati-hati. The rest we will send for swab. Ya,
Kita akan berkomunikasi dengan pejabat kesihatan daerah atau menasihatkan pesakit untuk pergi buat swab di pusat-pusat swasta. Ada 2 soalan yang terakhir dan kita lihat soalan-soalan itu juga daripada Fatin. Adakah pusat-pusat dialisis dibersihkan, disanitize setiap hari atau hanya jika terdapat kes positif sahaja? Okay, very good question Fatin. I like this question. Okay, di pusat-pusat dialisis at least saya boleh jawab untuk Davita ya. Di pusat-pusat dialisis Davita, bila berlaku kes positif yang contohnya pesakit tu cuma didiagnose semalam, dia masih datang di center semalam dan kita rasa virus tu mungkin ada lagi di unit tersebut, kita akan buat satu proses di mana kita panggil terminal cleaning. Terminal cleaning is a very deep sanitization of the center. Pada hari-hari yang lain, kita akan buat sanitization di dialysis station. Kita akan wipe antivirus, virucidal agent to all the dialysis chair and the dialysis machine, right? Untuk memastikan dia ada 2 type lah of the sanitization process tu. Satu the routine one, the other one is the terminal cleaning. Terminal for COVID. We call it terminal cleaning. Dia all the aerosolized procedure so that the chemical can go into all the places that you tak boleh capai dengan mengelap. Dan itu jawapannya, proses yang sungguh menyeluruh yang tidak kira sama ada kes ataupun tidak akan dilakukan proses sanitasi kepada unit dialisis Davita. Baik, kita akan ke soalan yang terakhir untuk hari ini daripada penonton kita. Jika pasien bergejala seperti demam, bolehkah melakukan dialisis seperti biasa? Demam sahaja, mungkin tidak positif. Pandangan doktor. Okey, demam ni boleh disebabkan oleh banyak benda. Contohnya, sekiranya pesakit dialisis tersebut menggunakan kateter, dialisis kateter dan bukan menggunakan fistula ya, ada kemungkinan dia disebabkan oleh dialisis kateter. Kadang-kadang disebabkan oleh demam, flu biasa, adenovirus. Kadang-kadang boleh disebabkan oleh jangkitan kuman di kaki, jangkitan kuman di paru-paru oleh bakteria. So, ini memerlukan assessment ataupun assessment yang lanjut. Penilaian yang lanjut oleh doktor-doktor yang tertentu. So history taking is very important. So bolehkan nak kata fever tu kita terus tak buat dialisis, kita mungkin akan cohort this patient, treat sebagai PUS dulu. Kita akan consider patient ni sebagai PUS, kita isolate dia kemudian dan patient ni akan dirujuk untuk membuat penilaian selanjutnya, pengambilan X-ray, blood culture dan sebagainya. Fever is a sign of infection. So we need to look at the cause of the infection, right? So it's not dia bukan satu benda yang kita buat keputusan sama ada patient tu boleh teruskan dialisis di center atau tidak. Right? Baik, terima kasih Dr. Nurul, terima kasih Dr. Rosna kerana sudi menjawab soalan-soalan daripada para penonton dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam OMG, Oh My Ginjal dan kita ucapkan selamat bertugas kepada doktor berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tarek. Terima kasih. Terima kasih kepada anda semua, terutama sekali kepada para penjaga dan pesakit yang menghadapi masalah buah pinggang yang bersama dengan kita dalam sesi ini. Saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian kami dan juga kepada semua yang ingin mendapatkan maklumat secara am tentang COVID-19 dan juga kesannya kepada individu yang mempunyai masalah buah pinggang. Terima kasih kerana mengikuti siaran ini. Saya Terence Das dan bagi pihak Davita kita ucapkan sekali lagi sila kekal sihat, kekal selamat. Pastikan anda mengikuti SOP untuk memastikan kita berjaya mengatasi isu dan pandemik COVID-19 ini. Dapatkan vaksin sekarang, sila muat turun aplikasi MySejahtera kalau anda belum buat begitu dan pastikan anda mendaftar untuk vaksin COVID-19. Sekian daripada saya, terima kasih kerana bersama kami dalam OMG, Oh My Ginjal.